Bab firman-Nya, dan tidaklah kamu bersembunyi, tidaklah kamu bersembunyi yakni ketika melakukan dosa ataupun apa-apa yang dilarang oleh Allah, kerana takut pendengaran kamu akan menjadi saksi ke atasmu, dan tidak juga kerana takut penglihatan kamu dan kulit-kulit kamu yang akan menjadi saksi ke atasmu, tetapi kamu menyangka bahawa sesungguhnya Allah tidak mengetahui banyak daripada apa yang kamu lakukan. Dengan sanadnya, Imam Bukhari beriwayatkan daripada Abdullah, beliau berkata, 2 orang daripada Bani Thaqif dan seorang Quraisy telah berhimpun, ataupun 2 orang Quraisy dan seorang lelaki daripada Bani Thaqif telah berkumpul dekat Baitullah. Kathirun syahmu butunihim, yang mana lemak perut mereka itu banyak, dan pemahaman hati mereka itu sedikit. Faqala ahaduhum, salah seorang daripada mereka berkata, adakah kamu fikir Allah mendengar apa yang kita cakapkan ini? Yang seorang lagi berkata, dia mendengar jika kita bercakap dengan kuat, dan dia tidak mendengar jika kita bercakap dengan perlahan. Yang seorang lagi berkata, sesungguhnya dia mendengar kalau kita sesungguhnya dia mendengar, jika dia mendengar, in kana yasma'u idza jaharna. Yang seorang lagi itu kata, jika dia mendengar apabila kita bercakap dengan kuat, maka dia akan mendengar, yakni juga apabila kita bercakap dengan perlahan. Fa anzalallah, maka Allah menurunkan, wa ma kuntum tastatiruna, hak tadilah, dan tidaklah kamu bersembunyi kerana takut pendengaran kamu, penglihatan kamu akan menjadi saksi ke atasmu, hingga ke akhir ayat. Ini bab firman Allah, kulla yaumin huwa fi sya'n, setiap ketika dia dalam urusan. Yani setiap ketika Allah berada dalam urusannya. Wa ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin. Ini ayat lain pula, dan tidaklah datang kepada mereka apa-apa peringatan daripada Tuhan mereka yang baru. Dan firman Allah, la'alla Allah yuhdithu ba'da dzalika amra, barangkali Allah akan mengadakan sesuatu perkara baru ataupun perintah baru selepas itu. Wa anna hadathahu, dan perbuatan Allah tidak menyerupai perbuatan makhluk, kerana firman-Nya, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang seumpamanya. Wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Wa qala Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud berkata, diambilnya daripada Nabi SAW, sesungguhnya Allah mengadakan sesuatu daripada perintahnya apa yang dikehendakinya. Di antara perkara yang baru diadakan ialah supaya kamu tidak bercakap dalam sembahyang. Dengan sanadnya, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, bagaimana kamu akan bertanya ahli kitab tentang kitab-kitab mereka, sedangkan sudah ada pada kamu kitab Allah yang paling hampir dari segi waktunya datang daripada Allah, di mana kamu dapat membacanya dalam keadaan tulen, tidak bercampur baur. Dengan sanadnya, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, beliau berkata, wahai orang-orang Islam, bagaimana kamu akan bertanya ahli kitab tentang sesuatu padahal sudah pun ada pada kamu kitab Allah yang paling hampir di antara kitab-kitab yang datang daripada Allah itu, yang paling dekat, paling hampir
paling terkinilah, paling baru datang daripada Allah, di mana kamu membacanya dalam keadaan tulen dan tidak bercampur baur. Dan kitab kamu yang Allah turunkan kepada Nabi kamu, ahdathul akhbar, merupakan cerita yang terbaru daripada Allah, mahdan, dalam keadaan tulen, lam yushab, yakni tidak bercampur baur. Wa qad haddatsakumullah, dan sesungguhnya Allah telah menceritakan kepada kamu bahawa ahli kitab telah menukar gantikan kitab Allah dan mengubah. Mereka menulis dengan tangan-tangan mereka kitab-kitab itu. Qalu, dan mereka kata, huwa min indillah, ini daripada Allah, liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk mendapat mata benda yang sedikit dengannya. Awala yanhaakum ma ja'akum minal ilmi, tidakkah ilmu yang telah sampai kepada kamu itu menghalang kamu daripada bertanya mereka? Tidak, demi Allah, tidak pernah aku melihat seseorang pun daripada mereka bertanya kamu tentang apa yang diturunkan kepadamu. Itu dua bab saja pada ni, sebabnya perbincangan dia tu agak panjang juga. Jadi padas sikit lah kita baca. Tak dengar masalah? Dekat? Mana? Tak dengar? Ini masih lagi dalam kitab Tauhid, bab akidah ni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah kamu bersembunyi. Ini cerita orang-orang kafir dan orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia bincang nak buat sesuatu tu, merancang buat sesuatu tu. Dia buat dengan secara tersembunyi, secara senyap-senyap, dengan secara berselindung di tempat yang tertutup. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata, dia bersembunyi ini bukanlah kerana dia takut pendengaran dia, penglihatan dia dan kulit dia ni akan dengar, akan dengar apa yang dia bercakap tu, dan akan menjadi saksi yang menentang dia seksa. Bukan kerana tu, sebab dia tak percaya pun kepada bangkit tu, pada hari akhirat tu. Apa nak takutnya? Dia tidak percaya pun kepada hak akan datang ni. Sebab kita percaya kulit, pendengaran, segala anggota kita ni akan menjadi saksi, sama ada hak baik yang kita buat ataupun hak tak baik yang kita buat tu. Ada pun orang-orang kafir ni dia tidak percaya gitu. Jadi Allah SWT kata, tidaklah kamu bersembunyi itu kerana kamu takut ni semua ni akan menjadi saksi terhadap kamu. Tidak gitu, sebab tak percaya. Tetapi bersembunyi itu kerana takut orang tahulah, kira-kiranya. Takut orang tahu. Takut orang tahu. Kalau orang tahu takut kan. Padahal orang tu gapo sangat, dia boleh buat gapo sangat setakat dalam dunia je. Allah Subhanahu wa taala tu yang menjadikan sekalian alam manusia tu sendiri tak tahu. Tak tahu. Itu pelik tu. Kalaulah orang kafir ni dia mikir dari segi logik gitu saja pun sudah memadai dah. Paling tinggi orang boleh buat apa? Orang akan hukum kita, orang kata huduh kita. Begitu. Ya, maknanya orang tak suka benda tak molek kita nak buat tu, dia akan kata gitulah. Lepas tu Allah SWT ni tidak seragam satulah, kita kata tidak, bagi dia tak ada jadi masalah lah kita kata lagu mana pun. Dia tidak akan menghukum kita. Adakah patut lagu tu? Mana tak kena lah tu. Tetapi yang jadi gini ni pasal akidah tu lah. Tak ada percaya yang Tuhan ni tahu, Tuhan ni dengar, tak ada pun. Tetapi kamu menyangka Allah tidak mengetahui banyak daripada hak kamu lakukan itu, Allah tak tahu. Sebab tu ya sedap buat tu. Sebab tu ya sedap buat kerja tu.
Dia ingat Allah SWT tidak tahu apa yang mereka buat. Sebab tu dia sedap tu. Dia sedap. Nak buat kau ni. Di sini Imam Bukhari bermaksud nak cerita apa dia ni dalam bab tauhid ni. Masih lagi dalam bab tauhid ni. Kita tengok dalam hasyiah nombor 5. Wa ma kuntum tastatirun qala sahibut tawdih gharadul Bukhari fil bab ithbatus sam' lillahi ta'ala ka'annahu lamma thabata kaunuhu aliman wajaba kaunuhu aliman lima ya'lamu khilafan liman ankara sifatillah min al-mu'tazilah. Imam Bukhari buat mari hak ni tajuk ni dia nak kata apa? Allah Subhanahu taala ni mempunyai sifat mendengar. Allah Subhanahu taala ni mempunyai sifat mendengar. Allah Subhanahu taala boleh mengadili orang yang buat salah tu. Hak mendengar, hak dapat menjadi saksi ni bukan sahaja pendengaran. Kita sendiri ni, hak Tuhan buat ni, kulit kita ni pun akan dengar apa hak kita kecek, apa hak kita bisi. Dia akan jadi saksi terhadap kita, menentang kita. Kalau dia tidak dengar, lagu mana dia nak jadi saksi? Penglihatan kita, hak dalam dunia ni kita boleh, hak kita berasanya kita boleh melihat benda hak bahasa lihat lah. Dengan mata ni kita tidak boleh mengesan sesuatu yang didengar. Maknanya penglihatan itu biasanya dia berkait dengan mubsarat, benda-benda yang dilihat, bangsa benda yang dilihat dengan mata kita. Bukan dia dapat menanggapi sesuatu yang kita dapat tangkap dengan telinga. Tak. Tetapi mata ni seksa, dia boleh royak, dia dengar. Mana mata ni? Bukan telinga. Mata tu akan royak, dia dengar. Kulit akan royak, dia dengar. Kalau Allah SWT boleh buat macam-macam dan benda yang kita tak boleh fikir sekarang ni, kita kata kalau dengar-dengar ni dengan telinga sajalah. Rupanya Allah SWT buat mata kita tu, kulit kita ni dengar dah lah ni. Kita tak berasa. Saya akan buka. Nampak dah. Oh, rupanya kita dengar dengan mata kita. Mata kita jadi saksi. Hak kita duduk nusuk, duduk kecek, bisi. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak ayatnya. Takkan Allah Subhanahu Wa Taala yang membuat pendengaran, kuasa dia membuat pendengaran itu mata yang kita kata tak boleh dengar dengan mata ni, dengan kulit dia boleh buat. Pandang itu semua dia sendiri itu buta, dia tu sendiri itu tuli. Takkan lagu tu. Orang yang pandai buat sesuatu, maknanya dia tu tidak gitulah. Kalau kita pandai buat robot, bergerak, go ni buat go ni, maknanya kita tu terlebih dulu buat gitu kan. Takkan kita tak pandai buat benda tu, kita nak suruh robot. Kita tak terfikir pun nak buat lagu mana. Mesti kita suruh dia buat tu benda kita sudah tahu dah lah. Takkan Allah SWT yang pandai buat pendengaran, dia sendiri tu tidak mendengar. Pandai dia yang buat pendengaran di sini, bukan telinga saja yang dengar. Dalam dunia ni ialah gitu. Saya esok ni penglihatan dan kulit dan hak lain-lain boleh dengar. Terbukti dia tu dengar. Dinding ke apa semua jadi saksi berlaku. Maknanya dia menjadi saksi berlaku. Takkanlah Allah SWT ni tu dia nak ayatnya. Allah SWT ni bersifat dengan mendengar. Dia nak, Imam Bukhari nak tolak pendapat Mu'tazilah dan Jahmiyah yang mengatakan Tuhan tu tidak ada sifat mendengar. Sebab kalau mendengar, mestilah dia kena ada alat untuk mendengar, dia kata. Itu alasan dia. Alat tu kalau bagi kita telinga. Kalau ada telinga pula Tuhan ni sebuah makhluk pula. Mana dulu telinga tu dengan dia tu, alat tu dengan dia tu. Alat tu dia buat kau jadi sekali dengan dia. Itu kemuskilan dia nya puak-puak Mu'tazilah ni. Dia kata Allah SWT hak kata mendengar, melihat gitu semua dia takwil belaka. Ni puak-puak yang telajak takwil. Dia kata maknanya Allah SWT mengetahui
Allah SWT mendengar, mana Allah SWT tahu. Sifat ilmu Allah SWT tu, bukan sifat mendengar. Allah SWT melihat, Allah nampak, maksudnya Allah tahu. Kalau nampak perlu kepada alat, seperti mata kita kata. Sedangkan Allah SWT tu tidak serupa makhluk. Kalau kita kata lagu tu serupa makhluk pula. Kita ahli sunnah kata, bila kita katanya, apabila tengok tu tengok dengan mata serupa kita, bila mendengar tu mendengar serupa telinga serupa kita. Kita tidak kata. Kalau Allah SWT kata melihat dengan mata, ya, tapi dia tidak kata dengar dengan telinga. Telinga, dia guna perkataan telinga, tak. Kita tak kata. Tetapi dia kata Allah SWT mendengar. Dalam Quran Sami', dia tidak kata, tak ada mana-mana pun sebut telinga guna untuk Allah. Mata ada, tangan ada, telinga tak ada. Jadi kita tak boleh kata dengan telinga Allah SWT dengar dengan telinga, tapi Allah SWT mendengar saja. Sekatu kita kata mendengar saja. Kita tidak kata mendengar itu dengan telinga. Dia kata Sami', As-Sami', yang maha mendengar, dengan sifat mendengar lah, supaya mengetahui dengan sifat ilmu, dengan sifat tu. Mu'tazilah tak setuju. Jadi dia nak ayat sininya Allah SWT tu tidak gitu. Allah SWT tu mengetahui sesuatu yang berkait dengan dengar ni, dia dengan pendengaran lah. Jadi dia nak isbatkan apa ni, sifat mendengar itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Hafiz Ibn Hajar berkata, dia tak berapa setujulah dengan hak tu. Itu pendapat orang lain. Hak ni daripada kitab Taudhih. Hak dia kata, pendapat saya nya maksud Imam Bukhari wak mari sini ni, tajuk ni kata dia untuk mengisbatkan hak pendapat Bukhari itulah, iaitu Allah SWT ni dia bercakap bila dia nak. Bukan kata Allah SWT ni bercakap ni dalam bab kalam lagi ni, walaupun dia nampak lain sikit, tapi sebenarnya ada kaitan dengan kalam semacam. Sebab Imam Bukhari bincang bab kalam Allah SWT ni panjang. Hak ni bukan bab nak mengisbatkan Allah SWT tu mendengar, tapi nak mengisbatkan Allah SWT tu berkata-kata, bercakap. Dan dia bercakap ni bukan kata Allah SWT bercakap ni habis selesai berlaku, lepas tu dia tak kecek ke satu, tak bercakap ke satu. Ada. Bahkan Allah SWT bercakap ni bila dia nak, bila perlu, bila dia nak. Gitu. Bukan makna sifat bercakap ni satu sifat yang beku, satu sifat yang ada, lepas tu tak ada dulu saja. Dah Quran ni ada dah kan, sedia kala lagi. Nak turun Quran ni tidak kata sikit-sikit dah, sekaligus. Mana ada lagu tu kan? Mana ada lagu tu. Bahkan dia waktu tu mengikut keperluan. Begitu juga segala benda yang berlaku ni dengan kun fayakun tu kan. Kalau benda tu tak jadi lagi, kun buat gaponya. Kun tu kan kata-kata dia kan. Dia nak ayat sininya Allah SWT bercakap ni mengikut kehendak dia, bila dia nak. Dan bila kita kata bila dia bercakap baru tu, bukan bermakna sifat tu baru. Bukan bermakna sifat tu, kata-kata tu baru. Walaupun hak dia kata tu kemudian, kita tak boleh kata kalam dia tu baru. Tu dia nak ayatnya. Bukan hak kita kata kalam ni qadim ni, hak dia sudah kecek dah dulu, hak tu saja qadim. Tak. Tu sifat dia tu. Hak dia akan kecek, tak kecek lagi. Dia tak kata lagi. Tak kata lagi. Itu misalnya perintah lah. Dia tak buat lagi, akan datang baru buat. 1000 tahun ataupun 100 tahun akan datang baru dia buat. Ketika tu dia kata lah. Walaupun ketika tu dia kata, tapi sifat kalam dia tu qadim. Kita tak boleh kata baru, makhluk. Tak boleh. Sebab sifat tu berkait dengan dia. Dia tu sedia kala, tidak baru. Sifat tu walaupun ta'alluq dia, kaitan dia tu dengan benda tu baru, tetapi sifat tu tidak baru. Tu dia nak ayat. Supaya juga dengan Quran ni, kita tengok tulisan ni, kalau kita baca ni dengan lidah kita ni, kertas ni baru. Tetapi kalam kalau kita baca tu, kalau kita baca tu, itu tidak baru. Dia nak ayat tu lah. Sini dia pun dia nak ayat tu. Takut-takut kita kata dah Tuhan ni bercakap kemudian baru bercakap, jadi makna baru. Tidak gitu.
Di antara hadisnya iaitu Allah SWT waktu turun ayat demi ayat mengikut sebab yang berlaku di bumi ini. Mengikut sebab yang berlaku di bumi ini. Kita tak boleh kata bila tengok pada ni baru, hari ni hak turun, lepas tu hak ni hak turun kemarin, hak ni pula hak turun selepas pada tu pula. Kita tak boleh kata berdasarkan hak tu bahawa kalam Allah itu baru. Tak boleh kata lagu tu. Hak tu dia nak ayat. Imam Bukhari nak tekan tak hak tu. Ini sesuai dengan pendapat orang yang mengatakan kalam itu adalah sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan makna inzal, menurunkan itu adalah mengikut keadaan daripada lauh mahfuz ataupun daripada dunia. Hak tu mengikut keadaan. Mengikut keadaan. Adapun kalam Allah Subhanahu Wa Taala itu satu sifat yang ada pada diri dia. Yang ada pada diri dia. Hak tu tidak baharu. Itu dia nak sebut situ. Baiklah. Dia mari hadis ni, hadis Abdullah. Bila kata Abdullah saja gini dalam hadis-hadis ni, maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Dekat Baitullah tu kumpul dua orang daripada Bani Thaqif dan seorang Quraisy ataupun Syak Perawi. Dia sama ada dua orang Quraisy dan seorang Bani Thaqif ataupun sebalik. Kathirun syahmu butunihim. Begitu boleh baca. Qalilun fiqhu qulubihim. Soal lagi baca kathiru syahmin butunuhum. Qalilu fiqhin qulubuhum. Boleh baca juga lagu tu. Walaupun bucik perut, gemuk, gemuk tu mana kalau tengok tubuh besar tu maknanya ada rega lah. Tidak. Tetapi hati dia ni, pemahaman dia ni, akal dia tu sikit. Itu nak ayat. Hak seorang tu kata, adakah kamu fikir Allah SWT ni mendengar hak kita kata ni? Hak seorang lagi kata dia dengar lah kalau kita derah. Kalau kita kohor, dia tak dengar. Hak seorang lagi kata, kalau dia dengar bila kita berderah, bermakna dia kohor. Kalau kita kohor pun dia dengar jugalah. Apa lagu tu kita kata? Betul mananya? Kalau sepatutnya, kalau sebaliknya untuk munasabah sikit kita kata, kalau kohor kita kecek pun dia dengar, kalau derah kohor dengar lah. Ni dak ni. Kalau kita kecek derah dia dengar lah. Kalau lagu tu, kalau kecek derah dia dengar, kita kecek kohor pun dia dengar juga. Lagu mana tu kan? Lagu mana tu kan? Tak sesuai tu. Hak sebaliknya kalau sesuai. Kalau kita kecek kohor pun dia dengar, kita kecek derah kohor dengar lah. Ni dak ni. Cuba perhati. Dia kata kalau kita kecek derah dia dengar, tentulah kita kecek kohor dia dengar. Lagu mana? Kita kan kalau kecek derah tak dengar, boleh dengar lah. Kalau kecek kohor tidak semesti dengar. Hak derah tu kadang-kadang, hak derah tu kadang-kadang tak dengar. Apatah lagi hak kohor. Begitu. Hak derah tu kadang-kadang tak dengar, apatah lagi hak kohor. Kita kata apa maksud ni? Dia nak ayat di sini, hak yang ketiga ni kecek betul. Hak yang pertama tu dia ragu. Adakah kamu fikir Allah ni dengar kita kecek? Mana dia tak ragu tu. Hak yang kedua kata, kalau kita kecek derah dia dengar, kalau kita kecek kohor dia tak dengar. Tu tak betul tu. Tapi hak yang ketiga ni betul. Kalau kita kecek derah dia dengar, kita kecek kohor pun dia dengar, apa makna? Hak ni sesuai dengan kita orang Islam ni. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala tu sifat mendengar dia tu kan, dia ada sifat mendengar. Sifat mendengar dia tu sifat yang kurang ke sempurna. Kalau sifat yang sempurna, derah kohor serupa dengan kita kata sebaliknya. Kalau kita kecek kohor pun dia dengar, kita kecek derah kohor lagi dengar. Kalau kita balik tu jadi lagu ni, serupa juga. Sebab apa? Sifat mendengar dia tu sempurna.
kohor derah, tak ada beza bagi dia, serupa. Kalau kepada kita kena sabarlah, ada beza. Tapi kepada Allah, sifat mendengar dia tu tidak serupa kita, serupa tolak. Kita nak kata sebalik kau tu dulu, kau ni pusing, kau serupa je bagi dia. Maknanya dia telah mengisbatkan sifat mendengar itu kepada Allah. Dia telah mengatakan sifat mendengar itu ada pada Allah dalam keadaan yang sempurna. Hak derah pun dengar, hak kohor pun dengar. Kalau gitu apa salahnya? Kenapa tak kenanya? Mukmin dah kau orang ni. Dak juga. Jadi mukmin ni dia tidak semestinya hak kecek tu betul. Kecek tu betul sesuai dah dengan Islam. Kalau tak ada i'tiqad dalam, tidak mukmin, tidak beriman seseorang itu. Sebab orang ni walaupun dia kata betul hak yang ketiga ni, tapi dia percaya apa? Dia yakin kalau aku tu. Dia kata tu dalam keadaan ragu-ragu juga. Dia kecek gitu dah, bukan dalam keadaan yakin. Nak yakin Allah SWT ni mempunyai sifat mendengar yang sempurna, tidak seperti kita mendengar dengan perantaraan anggota yang tertentu. Nak faham lagu ni, dia kena terima daripada Nabi SAW. Kalau buat kecek gitu nak ayatnya manusia ni, kalau dengar akal dia tak boleh. Mungkin tak satu dua perkara dia boleh selesai, betul lah serupa. Hak lain banyak lagi. Macam mana dia nak dapat dengan akal dia? Maknanya akidah ni bukan kita terima secara betulan, tidak, tetapi secara yakin dengan belajar. Hak tu hak nak. Sebab tu dalam kitab kita ni dia sebutkan apa ni, hasyiah nombor 6. Kita tidak nak baca semua. Di bawah dekat hasyiah nombor 7, dua baris daripada hasyiah nombor 7. Fa in qulta alladhi asaba fi qiyasihi kayfa wasifa biqillatil fiqh, qultu li'annahu lam ya'taqid haqiyyata ma qala wa lam yaqta' bihi bal shakka biqawlihi. Maknanya orang hak kata betul dah ni, apa yang kata tidak cerdik, apa yang kata pemahaman dia tu cetek sedikit, apa yang kata lagu tu dia kata betul dah kan ni. Sebabnya walaupun betul, dia tidak beriktikad hak dia kata tu memang benar lagu tu, dan dia tidak yakin dengannya, bahkan masih syak lagi. Maknanya bila syak lagi tak leh lagu tu, tak leh walaupun sudah betul dah. Tetapi hak supaya sahibut tawdih kata, maksud Imam Bukhari di sini nak mengisbatkan sifat mendengar Allah SWT itu sesuai juga. Sebab kalau kita tengok hadis ni berkait dengan mendengar, tetapi dia tidak lari juga daripada sifat berkata-kata tu. Sebab dengar-dengar ni baru ada maknanya apabila kecek tu. Dia ada kaitan juga dengan kalam. Dia ada kaitan juga dengan kalam itu. Sebab ahli-ahli ilmu kalam ni dia bahas pelik-pelik kadang-kadang. Allah SWT tak apalah, dengarlah hak kita kecek ni, hak segala bunyi ni dia dengar. Tetapi hak dia kecek sendiri tu dia dengar kok pula. Macam-macam ahli ilmu kalam. Dia di. Jadi kita jawab dia dengar belakang lah. Adakah sempurna seseorang itu dia dengar orang lain, hak dia kecek sendiri dia tak dengar? Kena ke lagu tu? Tak sempurna kan? Sifat mendengar Allah SWT bila kita kata sempurna, dengar belakang. Apa duk timbul benda lagu tu? Tetapi dia macam-macam lah. Bab ni boleh masuk kedua-duanya. Nak kata bab berkait dengan kalam Allah SWT. Baik, kalau kalam Allah dia dengar atau tidak? Selama ni duk bahas kalam ni Allah SWT dengar orang lain, kalam dia. Tapi adakah dia dengar kalam dia sendiri? Tak jelas. Itu sebab Imam Bukhari buat mari bab ni. Dia nak ayatnya Allah SWT ni dengar, bercakap, ada belakang. Dan dia dengar ni bukan dengar hak orang lain, hak dia sendiri pun kalam. Hak pasal dengar, dia dengar. Makna begitu. Lepas tu bab qaulillah kullu yaumin huwa fi sya'n.
Kullu yaumin huwa fi sya'an. Yaumin di sini bukan dengan makna hari, tiap-tiap hari, setiap ketika, setiap waktu dia dalam urusan dia. Dia dalam urusan dia. Allah SWT ni buat kerja semua, tak berhenti. Tak berhenti. Tapi wa ma massana min lughub, dalam Quran sebut, walaupun dia tak berhenti buat kerja, dia tidak penat. Itu dia pelik, tak serupa, tidak serupa dengan makhluk. Kullu yaumin huwa fi sya'n, setiap ketika dia buat kerja dia dalam urusan dia. Dalam urusan urusan dia tu kan tidak semestinya secara langsung dia buat tu. Boleh jadi dengan sebab dia buat malaikat, lepas tu malaikat lah, dia suruh malaikat lah. Tapi bagi kita sebab ni pun tidaklah kata bebas tu, tak ada kena-mengena dengan Allah SWT. Tidak. Allah SWT boleh mengubah sebab tu hak dia buat. Bukan kata bila dia sudah buat tu kan tak boleh nak pindah dah. Tak. Cumanya buat sebab itu supaya mudah untuk manusia ni buat kerja. Itu je. Buat sebab tu, bukan memudahkan untuk dia, tak ada gapo dia. Kullu yaumin huwa fi sya'n, dalam urusan dia. Jadi urusan dia tu banyaklah. Ada hak berkait dengan buat, ada hak berkait dengan kata, ada hak berkait dengan dengar, ada hak berkait macam-macam. Urusan dia, segala apa yang berlaku di alam ini daripada dahulu sampai bila-bila pun tidak terlepas daripada urusan Allah. Urusan Allah berlaku, ada kena-mengena dengan dia. Wa ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Dalam ayat seterusnya Imam Bukhari dia tak sudah semua, dia ambil sekat-sekat sebab dia nak tu je. Ni ayat lain pula, dan dia mari tu pula kadang-kadang sekali nampak macam ayat tu lah, padahal ada kullu yaumin huwa fi sya'an, tu ayat lain. Wa ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdatsin, tu ayat lain. Tapi kadang-kadang dia letak tu gitu nampak macam sekali, padahal tidak. Dia kira orang faham. Wa ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdatsin, tidak ada satu pun zikr daripada Tuhan mereka yang baru datang kepada mereka, illa istama'uhu, melainkan mereka mendengarnya. Tapi dengar pun wahum yal'abun, dalam keadaan main, bila-bila main, bila-bila nyanyi. Hak ni pun Imam Bukhari nak cerita lagi berkenaan dengan perintah Allah SWT, urusan Allah SWT dan kalam Allah SWT. Cerita tentang kalam lagi, tak habis lagi. Wa ma ya'tihim min dhikrin, dhikrin tu banyak makna dia. Dhikrin itu dengan makna Quran, dengan makna perintah. Lepas tu zikrin itu disifatkan dengan muhdath, baru, disifatkan dengan baru. Artinya perintah Allah SWT ni ada ke benda baru, sedangkan dia tu tidak baru kan? Dia tu sedia kala. Bolehkah mana sesuatu yang sedia kala ni? Allah tu sedia kala, Allah tu tidak baru, tidak makhluk, tetapi perbuatan dia tu baru. Perbuatan dia tu baru. Adakah baru tu maksudnya serupa dengan makhluk? Itu persoalan. Bagi orang-orang Mu'tazilah dan lain-lain yang mengatakan Quran ini makhluk, ni dalil dia kata tidak ada satu pun zikrin. Zikrin itu kan makna Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dzikra itu makna Quran. Sini pun maknanya tidak ada satu pun Quran, yang ni satu ayat pun daripada Quran yang datang daripada Tuhan mereka yang baru. Yang ni ayat tu, Quran tu baru. Dia faham gitu. Ini menunjukkan bahawa Quran itu baru. Sebab apa? Ayat Quran dia sendiri kata. Dia faham kok tu.
Padahalnya tidak gitu. Di sini panjang. Panjang dalam hasyiah nombor 7. Cuba kita tengok hasyiah nombor 7. Wa ma ya'tihim qala Ibnu Battal. Ibnu Battal berkata, Ibnu Battal misalnya seorang syarih ataupun pensyarah kepada kitab Sahih Bukhari. Dia kata maksud Imam Bukhari. Ini orang panggil maksud Imam Bukhari daripada terjematul bab dia. Yang tajuk yang dibuat oleh dia tu apa maksudnya? Sebab Imam Bukhari buat tajuk dia tidak asal saja. Dia ada maksudnya. Dia kata Ibnu Battal, tujuan Imam Bukhari buat gini, dia nak membezakan di antara mensifatkan kalam Allah sebagai makhluk dengan mensifatkannya sebagai muhdath. Ada beza. Ada beza. Fa'ahala, Imam Bukhari nak mengatakan bahawa mustahil Allah tu sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat kalam dia tu disifatkan dengan khalq. Yang kita nak kata makhluk tak boleh. Tetapi Imam Bukhari mengharuskan kita kata kalamullah ni muhdath, boleh. Beza di antara muhdath dengan makhluk. Makhluk tak boleh, muhdath boleh. Apa sebab boleh? Sebab dalam Quran kata boleh. Min zikrin min rabbihim muhdatsin. Zikrin itu makna kalam Allah. Kalam Allah ni muhdath. Muhdath bukan bermakna makhluk. Sebab makhluk dengan muhdath ini lain-lain. Dia nak ayat beza tu. Kita nak sifatkan kalam Allah dengan makhluk, nak kata kalam Allah itu makhluk tak boleh. Tapi kalam Allah itu muhdath boleh. Itu kata Ibnu Battal. Sebab apa? Sebab dia pegang dengan ayat ini. Ini adalah pendapat sebahagian Mu'tazilah dan Ahlu Zahir. Dia kata wa huwa khata'. Ini banyak panjang ni dia ambil daripada kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari oleh Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mana Ibnu Hajar kata ni tak betul. Sebab apa? Sebab zikr yang menjadi mausuf, yang disifatkan di dalam ayat ini dengan ihdath, dengan dikatakan muhdath, itu bukan kalam Allah itu sendiri. Laisa huwa nafsa kalamihi ta'ala. Bukan kalam Allah. Hak sebenarnya zikr di sini. Pasal apa? Pasal ada dalil yang menunjukkan bahawa muhdath, munsya, mukhtara, makhluk, ini semua lafaz-lafaz mutaradifat, lafaz-lafaz yang semakna. Dengan itu kita, seperti mana kita tak boleh kata kalam Allah itu makhluk, kita tak boleh juga kata kalam Allah SWT itu muhdath, kita tak boleh kata kalam Allah itu mukhtara, kalam Allah itu munsya, tak boleh. Sebab apa? Sama makna. Sama makna. فإذا لم يجوز وصف كلامه القائم بذاته تعالى بأنه مخلوق, bila kita tak boleh kata makhluk, kalam ada pada Allah SWT itu, maka kita tak boleh kata juga muhdath. Jadi lagu mana? Ni dia sebut muhdath. Gini, kita kena tengok zikrin tu dalam Quran ni dia semaknanya kah? Zikrin tu kalam Allah selalu kah makna dia? Kau Quran selalu kah? Kalau kata zikrin dalam Quran, maknanya Quran selalu satu je kau makna dia. Kita kena tengok banyak lagi. Kalau kita ambil hak saat ni, dia serupa dengan pendapat setengah-setengah Mu'tazilah dan pendapat Ahlu Zahir. Jadi demon ni tak sih. Tapi salah kalau begitu? Tidak salah. Di kalangan Ahli Sunnah pun ada juga yang terima lagu tu. Coba Hafiz Ibnu Hajar, dia tak kena. Dia kata salah, tak sih lagi. Tak apa, kau molek tu tak apalah. Dia kata zikr yang tersebut dalam ayat ini yang menjadi mausuf, sebab muhdath itu jadi sifat. Mana mausuf dia? Zikrin itulah. Zikrin hak jadi mausuf dalam ayat ini, yang dikatakan ia muhdath itu huwa rasul. Rasul. Zikrin di sini makna rasul. Tidak datang kepada mereka seorang pun rasul yang baru daripada Tuhan mereka. Gitu maksud dia. Kalau rasul baru, memanglah muka rasul tu makhluk. Kalau kata malaikat pun makhluk juga.
Tapi malaikat tu mana malaikat barunya? Tak sesuai. Sebab Jibril mau buat mari tu, kalau buat mari kitab kan. Hak sesuainya di sini rasul ni rasul di kalangan manusia. Di kalangan manusia baru. Boleh kita kata gitu kan? Jadi tak timbul lah nak kata oh ni menunjukkan ayat ni menunjukkan Quran ni baru. Sebab apa yang kata lagu tu, ini ayat ini muhtamilatul makna, orang panggil. Makna dia tu ada ihtimal. Mengikut kaedah kan, idza thabata al-ihtimal batala al-istidlal. Bila sudah ada ihtimal, kemungkinan tu banyak. Zikir ni boleh jadi dengan makna ni, boleh jadi dengan makna ni, boleh jadi dengan makna ni. Kita tak boleh buat dalil dah. Buat lagu tu tak boleh buat akidah selalu. Nak kata Quran ni makhluk berdasarkan benda hak lagu ni. Orang hak tak erti dia lagu tu lah. Dia pakai ambil tak cara dah lah. Lepas tu yang kita kata rasul ni pandai-pandai kita ni kata zikrin dengan makna rasul ni, dia kena ada dalil kukuh juga. Oh boleh kita tolak tu. Dia mari. Li'annahu ta'ala qad sammahu fi qawlihi. Sebab Allah SWT menyebutkan zikr dengan makna rasul dalam Quran pun ada. Iaitu qad anzalallahu ilaikum zikran rasula. Allah SWT telah menurunkan kepada kamu zikran, iaitu rasul. Zikran, rasul itu jadi badal kepada zikran. Mana badal tu hak tulah lah. Badal tu dengan mubdal min tu kan hak tulah. Ini bukan badal bab min kul, bukan badal ghalaq, badal istimal, bukan. Ini badalus syai' minasyai'. Bila badalus syai' minasyai', maknanya hak tulah zikr dengan rasul tu. Begitu. Ada sebut dalam Quran. Fayakunul makna, maka makna dia ma ya'tihim min rasulin muhdatsin, gitu. Kemungkinan. Jadi tak timbul lah. Yang kedua, iaitu boleh jadi juga yang dimaksudkan dengan zikir di sini maksud dia wa'zur rasul iyyahu, nasihat rasul kepada umat dia, kepada orang sezaman dengan dia. Tidak datang kepada mereka satu pun nasihat yang baru, melainkan mereka dengar pun belan-belan mai. Awak tak cara, tak madu. Makna nasihat. Zikr di sini dengan makna nasihat. Apa yang dikatakan kalau kita kata nasihat ni, nasihat daripada Tuhan mereka. Apa Tuhan? Apa sebut min dzikrin min rabbihim? Sebut Tuhan ni menunjukkan bukan nasihat rasul. Dia jawab di sini, yang sebut daripada Tuhan, makna rasul tu diutuskan oleh Tuhan. Nasihat itu yang rasul bawa tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan suruh dia nasihat, bukan mana-mana dia. Sebab itu min rabbihim, dia sebut min rabbihim. Ada juga ulama yang mengatakan hak tersebut dalam ayat ni marji' ihdath itu ilal ityan la ila dzikril qadim, ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim. Zikrin itu memang makna kalam Allah. Zikrin itu memang makna dia Quran. Tetapi muhdatsin itu dia jadi sifat tu bukan sifat kepada zikrin, tetapi dia berkait dengan, dia merujuk kepada hak baru saat ni. Yang baru tu kemudian datang tu baru. Datang tu baru. Zikr itu datang tu baru. Bukan zikr ni ada dah sejak Nabi ada lagi Quran ni. Mana lagu tunya? Bila zikr itu mari, Quran tu mari. Bila Nabi kita ada, Nabi kita ada pun mula-mula tu ketika umur 20 tu tak ada lagi. Setelah jadi Nabi baru mari. Baru itulah yang dikatakan muhdats itu. Bukan Quran ni mari jak di awal kejadian alam ni lagi. Mari dalam dunia ni. Jadi kedatangan itu maksudnya baru. Dikatakan baru tu dari segi kedatangan dia tu, bukan hakikat zikr itu baru dah. Zikr itu tidak baru. Zikr itu kalam Allah itu tidak baru, tetapi kalam Allah yang sampai kepada Nabi dalam bentuk Quran ini, dalam bentuk Quran ini, hak ni hak baru. Mari itu baru. Kalam Allah tu ada dah dalam Lauh Mahfuz lagi. Bahkan ada dah atas langit. Sebelum hari itu dia turun sikit-sikit.
Tunggu sikit-sikit tu nisbah pada hak tu lah yang dikatakan baru tu. Bukan maksud semua sekali tu kalam Allah tu baru dah. Gitu. Sebab turunnya Quran pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedikit demi sedikit. Fakana nuzuluhu yahduthu hinan ba'da hin. Jadi turun dia tu berlaku barulah. Mana ketika demi ketika. Seperti mana orang yang alim, dia tahu apa yang tidak diketahui oleh orang jahil. Tetapi bila orang jahil tahu, bermakna ilmu tu baru ada pada orang jahil tu. Tok guru hak mengajar sana, tok guru hak mengajar dia tahu dah kan. Anak murid dia tahu tak tahu lagi. Mula-mula tak faham juga. Lepas tu dia tok guru ayat tu, akhirnya anak murid tu faham. Ilmu tu hak baru anak murid tu faham tu baru ada kah? Dah ada dah pada tok guru sekian lama dah. Baru ada tu nisbah kepada dia. Begitu. Ni pun lagu tu juga. Bukan bermakna baru ada tu pada ketika belajar tu. Baru ada ihdatsu ainil ilm. Bukan lagu tu. Tetapi ainul ilm tu sudah ada dah sebelum pada tu. Cuma faham dan mengerti ataupun ada ilmu pada murid tu saja baru. Begitu. Banyak lah yang dia bahas ini. Lepas pada tu qultu al-ihtimalul akhir wal ihtimalul akhir aqrab ila muradil Bukhari. Ihtimal yang terakhir ini lebih hampir kepada maksud Imam Bukhari, kata Hafiz Ibn Hajar. Sebab Imam Bukhari di sini nak ayatnya Quran tu dah min dzikrin min rabbihim muhdatsin, itu dia nak ayat tu dah. Jadi kalau kita tak sepakat pendapat yang pertama, Ibnu Battal kata takut jadi serupa dengan Mu'tazilah, kita ambil hak ni. Jadi hak dikatakan muhdats itu iaitu itian, itu datangnya itu kepada Nabi, hak tu baru. Bukan kalam Allah tu sendiri baru. Datang tu kepada Nabi. Kalau nak kira ada dah pun sebelum pada tu. Ada dah. Di Lauh Mahfuz pun ada dah. Quran tu lengkap dah. Sebelum lagi kejadian langit dan bumi ni sudah ada dah. Tapi dari segi datang kepada Nabi tu hak baru. Kalau kita kata hak ni maksud Imam Bukhari lebih sesuai. Jadi tidak jadi serupa lah dengan puak Mu'tazilah tu. Tetapi kalau kita nak ambil hak pendapat yang pertama, boleh juga. Sebab apa? Kita kata itulah Imam Ibn Taymiyah, puak Al-Zahir, Ibnu Hazm dan lain-lain lagi kata memang lagu tu. Quran ini kita boleh kata muhdats, tak boleh kata makhluk. Muhdats tak apa. Muhdats ni dari segi mana? Dari segi diturunkan itu baru. Bukan hakikat dia tu baru. Tak. Dia kata begitulah. Serupa dengan sifat Allah SWT memberi rezeki, sifat memberi rezeki. Ada pada Allah SWT tu baru ada ketika dia beri rezeki kau orang tu kau. Dah. Sifat tu ada dah pada dia. Tetapi kalau kita kata sifat memberi rezeki tu qadim, maknanya kali dengan dia, tidak pisah dengan dia. Lagu mana sedangkan bagi rezeki ni kemudian orang tu baru ada, baru dapat rezeki. Dia beri rezeki tu dulu lagi kau pada ketika tu. Kalau beri dulu orang tu tak ada lagu mana. Yang ni yang dikatakan muhdats itu dari segi perkaitan dengan benda baru. Benda baru dari segi itu. Bukan maknanya sifat Allah SWT memberi rezeki itu baru. Tak. Yang ni hakikat dia tu tidak baru, tetapi nisbah melihat kepada perkaitannya dengan benda baru, maka orang panggil muhdats. Dengan sebab itu puak-puak ahli usuluddin ni ada yang berpendapat bahawa sifat-sifat fi'il Allah SWT itu termasuk dalam muhdats ataupun hadis, boleh kita kata. Tapi tak boleh kata makhluk. Hadis tak situ juga. Sebab hadis dengan muhdats ini lain daripada makhluk. Dia duduk situ. Hadis dari segi ta'alluq dia, yang ni nyata dia sifat tu. Allah SWT kuasa, maha kuasa kan. Sifat tu ada pada dia dah. Kuasa untuk menjadikan langit dan bumi. Ketika mana? Ketika menjadikan langit dan bumi, itulah baru nampaknya, baru nyatanya. Jadi perkaitan sifat tu dengan benda baru, melihat kepada benda baru, tu yang dikatakan muhdats itu. Bukan maknanya sifat Allah SWT tu baru ada pada ketika tu. Dah ada dah. Cuma kerja dia tu tak ada.
peranan dia tu tidak nampak. Apabila nampak tu apabila ada, supaya menghidupkan, mematikan. Tak mati lagi. Duk mana sifat Allah SWT mematikan? Satu orang tu tidak mati lagi. Sifat mematikan tak ada kepada dia. Ada, tapi tidak nyata kalau selagi orang tu tak mati. Bila mati, nyata lah. Ada kena mengena lah, berkait lah. Sifat mumit itu, mematikan itu, baru nampak. Jadi hak dimatikan itu sama dia. Baru kau? Kau lama? Kau qadim? Baru kan? Ada baru? Sifat tu pun baru lah juga. Baru dari segi kaitan, bukan hakikat sifat itu. Itu benda yang dia bahas ni sini ni. Kalau kita tak saya kata lagu tu, nak suruh senang tak? Tak sah. Tidak muhdath. Sebab kita kata tadi lah, ta'wil. Muhdath ini jadi sifat kepada zikrin. Zikrin itu makna galai, bukan dengan makna kalamullah. Tu senang. Takut-takut jadi muhdath ini sama dengan makhluk pula. Mutaradifat pula, masuk dalam mutaradifat. Senangnya tak sah. Pakai hak lain. Gitu. Kalau nak pakai juga, kena faham istilah ulama bahawa hadis dengan makhluk ni tak serupa. Muhdath dengan makhluk tak serupa. Walaupun ada hak kata serupa, tak secara hak kata serupa tu. Bagi ahli sunnah, hak kata tak serupa tu, jadi adakah dengan sebab dia kata tak serupa tu jadi tidak jadi ahli sunnah? Tak. Sebab pada hakikat dia serupa juga. Dia tidak kata sifat Tuhan tu baru. Tak. Ta'alluq dia tu baru. Ta'alluq sifat tu. Ta'alluq tu maknanya perkaitan, kenyataan sifat tu. Tak apalah. Lepas pada tu Ibnul Munayyir dan orang-orang yang mengikut dia, dia kata waqala al-Kirmani, Kirmani kata sifat-sifat Allah SWT ni ada sifat salbiyah, ada hak wujudiyah, ada hak idhafiyah. Ini bahas dari segi ilmu kalam lah. Hak yang pertama tu termasuk dalam tanzihiyah, hak yang kedua tu termasuk dalam qadimah, hak yang ketiga tu hak idhafiyah, iaitu khalq, rizq, razq. Hak ni baru kata dia. Tengok tu. Sifat memberi rezeki, sifat menjadikan. Hak ni baru. Baru dari segi ta'alluq dia. Dari segi muta'allaq dia tu baharunya. Bukan dari segi sifat Tuhan tu. Baru ada pada ketika nak buat benda tu. Tak ada sama dia kata lagu tu. Wala yalzamu min huduthiha taghayyur fi dhatillah. Tidak bermakna kalau benda tu baru ada, makna berubah sifat Allah SWT. Tidak makna gitu. Dan tidak juga berubah pada sifat wujudiyah dia tu. Tidak juga. Seperti mana ta'alluq ilmu dan ta'alluq qudrat dengan maklumat dan maqdurat. Ta'alluq ilmu dengan maklumat, ta'alluq qudrat dengan maqdurat. Dan maqdurat ini benda-benda baru. Benda-benda baru. Hadithun kata dia. Wa kadzalika, begitu juga jami'us sifat al-fi'liyah. Semua sifat-sifat fi'liyah tu baru kata dia. Ini mengikut ahli ilmu kalam. Ahli ilmu kalam. Ibnu Taimiyah bukan kata lagu tu. Ibnu Taimiyah dia antara yang berpendapat gitu. Dia kata sifat fi'il Allah SWT ni baru. Tapi baru bukan makna makhluk. Baru bukan bermakna sifat tu baru ada. Serupa juga dengan orang lain. Cuma baru dari segi ta'alluq dia. Orang lain pun kata begitu juga. Cuma dia tak sebut hadis. Dia tak sebut gitu. Bila sudah jelas ni, dia kata inzal itu, sifat menurunkan itu adalah baru. Hadis sifat inzal itu. Wal munazzal ataupun wal munzal qadim. Apa yang diturunkan itu kalamullah, Quran itu apa yang diturunkan, itu qadim. Sifat menurunkan itu baru. Yang dikatakan muhdatsin di sini, yakni berkait dengan inzal itu, berkait dengan ityan itu, bukan berkait dengan zikr. Begitu. Dan ta'alluq qudrat mana? Fal inzal hadithun wal munazzal qadim wa ta'alluqul qudrah. Ta'alluq qudrat adalah baru, tapi qudrat itu sendiri qadimah, tidak baru. Yang tersebut di sini yaitu Quran al-mazkur ataupun zikr itu Quran, itu qadim. Tapi wadzikr hadith. Zikr itu baru, mazkur itu qadim.
Kata dia faham ni. Adapun hak Ibnu Baqal nukilkan daripada Muhallab, fa fihi nazar. Sebab Bukhari tidak bermaksud begitu, dan dia tidak kenal hak tu apa yang dikaitkan dengan dia tu. Sebab apa? Sebab tidak ada beza di antara makhluk dengan muhdath ataupun hadis. Tak sepakat hak tu lah. Dia kata tak sepakat hak tu. Hak Ibnu Battal sebut tadi tu tak molek, sebab dia kata serupa macam mana. Dari segi akal pun tidak ada beza, dari segi uruf pun tidak ada beza, kata dia. Tak apalah tu. Itu kalau kita takwilkan zikr itu kepada beberapa makna yang lain, boleh selesai juga. Tidak jadi Quran ini baru. Tidak jadi gitu. Apabila kita takwilkan perkataan zikr. Satu lagi, kita boleh takwilkan pada perkataan muhdath itu. Hak zikr itu kita tidak takwil. Hak kita takwilnya pada perkataan muhdath itu. Dia takwil ni dia perlu. Tak boleh tidak takwil. Kalau tidak takwil, kadang-kadang dia jadi masalah lah. Masalah. Jadi al-ajwah minal jannah. Buah kurma ajwah tu daripada syurga. Mari syurga ke pula? Benih dia tu mari syurga. Sama dia mari. Timbullah Israeliat macam-macam Nabi Adam waktu berapa perkara. Tak boleh. Bukan maksud gitu. Sungai Nil dan Sungai Purak tu daripada syurga juga. Daripada syurga. Lagu mana? Orang duk kaji-kaji tengok tak ada orang dalam dunia ni. Banyaklah benda-benda macam tu. Ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah. Ruang di antara rumah aku dengan mimbar aku tu satu taman daripada taman-taman syurga. Taman syurga duduk di bumi. Lagu mana? Dia kena takwil. Kalau tak takwil jadi masalah lah. Sebab itulah tak boleh dia kena pakai takwil. Tapi takwil banyak sangat tak boleh juga. Takwil banyak sangat pun tak boleh juga. Semua nak takwil tak boleh. Itu tak kena. Ahli sunnah ni dia masuk duduk tengah. Hak tepat perlu takwil. Jadi Hajarul Aswad itu tangan Allah. Kamu salah lah dengan Allah. Kena takwil tu. Tangan lagu mana pula? Jadi tak boleh. Banyak benda hak kena takwil, hak tu kena mengaji lah waktu tu. Kalau nak takwil banyak sangat pun tak boleh juga. Ada juga orang takwil Dajjal tu maksud dia hanya inilah fitnah akhir zaman ni, kebendaan. Tamadun barat yang kebendaan tu. Tu Dajjal. Takwil jauh tu waktu tu. Nabi Isa maknanya keselamatan, kesejahteraan. Dia takwil gitu. Tak boleh. Waktu takwil lagu tu tak boleh. Tasahharu fa inna fis sahur barakah. Kata dia. Sahurlah kerana pada sahur tu berkah ada. Sahur tu dia takwil dengan istighfar. Kamu istighfar pada masa tu. Tak boleh. Walaupun istighfar tu boleh. Tak boleh. Ada tempat awak boleh takwil, ada tempat awak tak boleh takwil. Banyak sangat takwil, tak boleh. Punah. Tak ada takwil langsung pun tak boleh juga. Setara Ibnu Hazm tu, Zahiri tu, dia takwil tu, dia kata bodoh, kata dia kalau tak takwil ni, kata dia. Dia pun takwil. Dia tidak pakai zahir. Ruang di antara rumah aku dengan mimbar aku ni adalah satu taman daripada taman-taman syurga tu. Dia takwil. Yang ni boleh membawa kepada syurga. Kalau lagu tu kan, innal jannata tahta zilalis suyuf. Syurga tu di bawah bayang pedang. Syurga duduk bawah bayang pedang. Ambil letak tengah panah. Syurga ada. Nampak kata nampak? Bukan makna lagu tu kena takwil. Syurga boleh bawa kepada syurga, perang maknanya. Jihad. Gitu maksudnya. Al-ajwah minal jannah, makna makanan syurga. Makanan syurga yang memberi kesihatan, yang zatnya banyak, yang berguna kepada manusia, seperti dalam syurga. Semuanya semua baik-baik. Nak banyaknya istimewa buah ni. Bukan maknanya daripada syurga sungguh. Kena takwil. Ibnu Hazm kata bodoh tu, kata dia. Orang tidak takwil. Dia Zahiri kan, tak sebenar takwil, tapi dia takwil. Supaya juga sini, kalau kita tak takwil pada zikri, nak takwil salah lagi, boleh juga. Muhdatsin. Tapi takwil pun ada kaedah lah macam tadi. Takwilkan zikr itu dengan Rasul. Ada ayat Quran, lagu tu.
Ada ayat Quran. Takwil dengan wa'az, ada ayat Quran. Baru boleh takwil. Tak boleh takwil, tak terkalu. Dia kata kita ihtimalkan lafaz muhdath itu dengan makna hadis. Hadis muhdath dengan makna hadis. Jadi makna zikrin muhdatsin, zikrin yutahaddatsu bihi. Itu makna dia. Ma ya'tihim min zikrin min rabbihim yutahaddatsu bihi. Alladhi yutahaddatsu bihi. Itu maknanya begitu. Tidak datang kepada mereka Quran daripada Tuhan mereka yang diperkatakan, yang dipercakapkan oleh orang. Bila mari tu kan, ni kata lagu ni dia kata, ni kata lagu ni. Yalah kok dia kata tu. Pokok kafir sampai dulu. Hak tu pun kata betul hak dia kata. Maknanya muhdath itu makna ayat Quran yang diperkatakan, yang diperbincangkan. Muhdath dengan makna yutahaddatsu bihi. Boleh lagu tu. Lepas tu dia amari lagi beberapa perkara lagi. Ibnu Tin berkata, orang yang mengatakan Quran ni makhluk, dia pegang dengan ayat ni lah. Mereka kata al muhdath itu makhluk. Muhdath dengan makhluk yang tu lah. Jadi dalam ayat ni disifatkan Quran itu dengan muhdath, dengan baru, menunjukkan Quran itu baru. Dah baru makhluk lah. Baru dengan makhluk ni hak tu lah. Dia kata dia jawapan dianya, lafaz zikr dalam Quran itu ada banyak maknanya. Ada zikr dengan makna ilmu, ada zikr, contohnya fasalu ahla zikri. Ahla zikri itu ahli ilmu, bukan ahli Quran saja, dah ahli ilmu. Wa zikr dengan makna izah, zikr dengan makna nasihat. Ni ada dalam Quran juga. Sad wal Qur'ani dzikr. Zikr di situ dengan makna izah. Zikr dengan makna salah. Fas'au ila zikrillah. Fas'au ila zikrillah. Di sini makna semaya, zikrillah. Dan zikr dengan makna syaraf, kemuliaan. Wa innahu la zikrun laka wa liqaumika. Quran ini menjadi kemuliaan kepadamu dan kepada kaummu. Wa rafa'na laka dzikrak. Dzikrak di situ bukan makna Quran. Bukan makna kalam Allah. Dzikrak itu makna kemuliaan. Kedudukan. Dah kalau zikr itu banyak makna dianya, dah semuanya ini baru, kana hamluhu ala ihdaha aula. Jadi kita pakai zikr dengan makna lain selain daripada makna Quran, hak tu lebih patut lagi, lebih sesuai. Dah ada beberapa makna ni kan di sini, kita pakai dengan makna lain, tak boleh kau salah kau. Dah tidak salah, boleh. Wali'annahu lam yaqul ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim illa kana muhdatsan. Dia tidak kata lagu tu bukan lafaz lagu illa kana muhdatsan. Tidak. Kalau kata lagu tu nasabah juga. Tidak. Wa nahnu la nunkiru an yakuna min adh-dzikr ma huwa muhdath. Kita tidak menafikan, tidak membantah ada di antara zikr itu yang baru. Yang baru. Zikr itu dengan makna hak baru, makhluk. Kita tidak nafikan. Abu Ubaid Qasim Al-Qasim bin Salam berkata, puak-puak ni, puak-puak Jahmiyah ni, dia berhujah dengan beberapa ayat. 3 ayat. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Quran ni baru, Quran ni makhluk, mana dalil dia? Ayat Quran 3 kata dia. Puak-puak Jahmiyah ni kata. Mu'tazilah ni. Satunya wa kulla syai'in wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Innamal masihu Isa ibn Maryam wa kalimatuh wa ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin. Ni kita dulu baca. Itu pegangan mereka. Qalu, mereka berhujah. Dia kata lagu mana? Kalau kamu kata Quran ini la syai',
kafartum, kata dia. Kalau kamu kata Quran ni bukan sesuatu, kafir kamu, kata dia. Duduk bahas dah dulu, selesai dah tu. Selesai dah, tak ada pok-pok tu. Selesai. Cuma ini cerita nak ayatnya susahnya ulama dulu bahas ni. Nak bui betul molek ni. Sehingga tak ada dah pok-pok Mu'tazilah, Jahmiyah tu tak ada. Susah dulu. Inilah dia pun guna ayat Quran juga. Wa khalaqa kulla syai'in, dia menjadikan segala sesuatu. Segala sesuatu tu Quran masuk ke tidak? Kalau kamu kata Quran itu bukan sesuatu, kafir. Sesuatu, dah sesuatu. Kalau Quran itu sesuatu, Allah SWT khalaqa kan? Bila Allah khalaqa, maknanya dia makhluk. Tu cara dia. Maknanya dia makhluk. Kalau kamu kata Al-Masih itu kalimatullah, bermakna kamu sudah mengaku bahawa makhluk. Masih itu kan makhluk. Dikatakan kalimah Allah itu makhluk. Masih itu kan makhluk, baru ada anak kepada Siti Maryam. Dan Tuhan kata dia tu adalah kalimah dia. Kalimah dia tu, kalam dia tu lah. Bermakna kalam dia tu makhluk. Sebab Nabi Isa tu makhluk. Dia bagi ikut tu. Tapi kalau kamu kata tidak baharu, kamu tolak Quran. Dia kata lagu tu. Abu Ubaid berkata, ada pun waktu kata wa khalaqa kulla syai'in faqad qala fi ayatin ukhra. Allah SWT rayakkan dalam ayat yang lain, innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Kata-kata kami kepada sesuatu, keputusan kami kepada sesuatu bila kami nak, iaitu kami kata kun fayakun kepada sesuatu. Kun fayakun tu sebelum ada sesuatu. Jadi kun tu bukan sesuatu. Kalau sesuatu tu maksudnya makhluk, kun ni kan dia jadikan dengan kun. Jadi kun ni sebelum sesuatu. Maknanya kun itu bukan termasuk dalam hak tu, dalam hak makhluk tu. Tuhan kata dah kan di tempat lain. Tu. Fa akhbara khalqahu biqawlihi. Fa akhbara anna khalqahu biqawlihi. Allah SWT menceritakan bahawa kejadian dia tu dengan kata-katanya. Kejadian makhluk langit, bumi, kita, siapa pun dengan kun fayakun. Jadi kun itu apa dia? Kalau kun itu makhluk juga, dah ke mana? Gitu. Hak mula-mula makhluk ni, iaitu hak dia kata qal, hak dia kata itulah wa khalaqa kulla syai'in wa qad akhbara annahu khalaqahu. Hak ni Allah SWT kata dia telah menjadikannya sebelum dia jadi itu. Perintah dia lagu mana? Hak tu takkan makhluk juga. Adapun Masih ni, maksud dianya Allah SWT menjadikan dia dengan kalimahnya. Bukan dia tu kalimah Allah. Bukan dia tu sendiri. Masih tu Nabi Isa tu sendiri kalimah Allah, kalam Allahnya. Allah SWT menjadikan dia tu dengan kalimah Allah. Kalau menjadikan dengan kalimah Allah, serupa dengan Allah SWT kata, inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Thumma qala lahu kun. Tu dia. Serupa dengan tu. Mana serupa Allah SWT menjadikan Adam dengan kun, hak ni pun jadi kun. Bukan kun itu sebahagian daripada Adam, bukan kun itu sebahagian daripada Nabi Isa, bukan. Ni bahas. Ada pun ayat yang ketiga, innama hadatha al-Quran 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi lima 'allamahu ma lam ya'lam. Kadza fi Fathul Bari. Semua hak bicara saat ini ada tersebut di dalam Fathul Bari. Hak kata muhdatsin ni baru ni nisbah kepada penerimaan sahabat. Mula dia tak tahu, lepas pada tu dia tahu. Mula tak ada, tak mari, lepas tu mari. Dari segi itulah hak kata tadi, sebab kita bahas dah tadi, dari segi takwilan tu. Kalau kita takwil lagu tu kan selesailah. Kalau tidak, ada kesempatan sikit yang puak sesak ni, ambil guna selalu untuk kepentingan dia. Dia tak tengok dah lain, tak cara dah, tak tengok dah ayat ni muhtamilatul makna kau tidak. Dia hak nak jadi akidah ni baru boleh buat akidah. Dia kena qat'iyyut thubut dan qat'iyyud dalalah. Hak ni tidak qat'i dalalah, thubut tu betul dah lah Quran. Mengikut kaedah ni.
Thubut tu betul dah, tak boleh takwil dalam Quran. Tapi dalalah dia tu, makna dia tu sudah qat'i kah dengan makna kalam Allah di sini zikr? Sudah qat'i kah? Tidak qat'i. Bila tidak qat'i tak boleh nak buat akidah benda lagu tu. Lepas tu habislah. Dan seterusnya tu tak ada lagi. La'allallah yuhdithu ba'da dhalika amra. Waktu kita bicara semula lah. Imam Bukhari nak bahas lagi situ tu. Wallahu a'lam.